burung tempua hinggap merata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan tugasan bagi kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPPB bagi subjek Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMMB 3063 dan Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMMB 3073. Kumpulan kami diberi nama Bestari Puisi dengan harapan kami dapat membantu orang ramai untuk lebih berminat dalam mempelajari puisi Melayu. Ahli kumpulan ini terdiri daripada saya sendiri, Nur Hazira Amira binti Imran bersama dua lagi rakan iaitu Muhammad Adli Haikal bin Muhammad Fauzi dan Muhammad Muaz bin Madrasid. Baiklah, saya akan mulakan pembentangan ini dengan menyatakan hasil pembelajaran yang diperolehi bagi dua subjek yang dinyatakan sebentar tadi. Bagi subjek BMMB 3063, hasil pembelajarannya adalah CLO4 iaitu dapat menghubungkan strategi dan pendekatan modular bertema dalam simulasi pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. Bagi subjek BMMB 3073 pula, hasil pembelajarannya ialah CLO3 iaitu dapat membina bahan bantu belajar yang bersumberkan teknologi maklumat dan komunikasi TMK bagi pengajaran dan pembelajaran kemahiran bahasa. Berdasarkan dua subjek ini, big idea yang dapat kami kemukakan ialah pemanfaatan digital dalam mengangkat bahasa Melayu ke persada antarabangsa. Berdasarkan big idea yang telah kami nyatakan, maka terhasillah beberapa persoalan big idea. Persoalan yang pertama adalah bagaimanakah bahan digital yang dihasilkan mampu meningkatkan pengetahuan dalam bidang bahasa Melayu. Seterusnya, adakah bahan digital yang dihasilkan dapat membantu dalam memperkenalkan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa? Persoalan yang ketiga pula, apakah cabaran yang perlu diatasi bagi memperkenalkan bahan digital yang dihasilkan dalam usaha mengangkat bahasa Melayu di peringkat global? Persoalan yang terakhir, sejauh manakah penggunaan digital mampu memberi impak terhadap keupayaan mengangkat bahasa Melayu ke peringkat antarabangsa? Baiklah, seterusnya kita beralih kepada model pembelajaran murid. Model pembelajaran murid ini menekankan tiga aspek utama iaitu perhubungan, belajar cara belajar dan aspirasi. Baiklah, di bawah poin yang pertama iaitu perhubungan terdapat dua isi utama iaitu kesepunyaan dan merangka. Bagi kesepunyaan, idea yang dihasilkan merupakan idea asal ataupun pelajar sebagai ownership. Seterusnya, pelajar berasa bertanggungjawab terhadap tugasan untuk kepentingan peribadi dan masyarakat. Manakala bagi poin yang kedua iaitu merangka, pelajar membuat tugasan secara individu dan berkumpulan. Di sini, kemahiran interpersonal dan intrapersonal dapat ditingkatkan. Bagi poin yang kedua iaitu belajar cara belajar, terdapat tiga isi utama iaitu metakognitif, maklum balas dan agensi ataupun autonomi. Bagi metakognitif, pelajar dapat memantau pembelajaran kendiri menggunakan senarai semak tugasan. Seterusnya, pelajar dapat melakukan muhasabah diri daripada maklum balas yang diterima. Seterusnya, pelajar dapat melakukan penilaian kendiri menggunakan senarai semak rubrik 6C. Dan yang terakhir, pelajar dapat meneliti maklum balas, rakan, pensyarah dan pihak yang berkaitan. Seterusnya kita beralih kepada isi yang kedua iaitu maklum balas. Pensyarah sering memberi maklum balas sebelum, semasa dan selepas kerja kursus. Seterusnya, sentiasa menerima dengan hati terbuka maklum balas daripada rakan dan hubungan sesama pelajar dan hubungan antara pelajar dengan pensyarah. Bagi agensi ataupun autonomi, pelajar membuat keputusan sendiri dalam menentukan bahan mesra sumber yang dibina. Seterusnya, pelajar diberi peluang untuk berdikari dan meneroka idea sendiri dan pelajar belajar daripada kesilapan dan cuba memperbaikinya. Bagi isi yang ketiga iaitu aspirasi, terdapat dua poin utama iaitu jangkaan dan keperluan serta minat.
Bagi jangkaan, pelajar dapat meramalkan bahawa tugasan perlu disiapkan dalam masa 6 minggu. Seterusnya, pelajar sedar akan jangkaan orang lain terhadap kemampuan dirinya dalam menyiapkan tugasan. Dan jangkaan yang tinggi meningkatkan motivasi pelajar untuk menyiapkan tugasan. Dari aspek keperluan dan minat, tugasan bersifat autentik kerana akan digunakan sebagai bahan sumber untuk membantu PDP. Selain itu, berdasarkan tugasan, elemen pembelajaran dapat difahami dengan lebih mendalam. Seterusnya, mari kita lihat model reka bentuk pembelajaran. Terdapat 4 isi dalam model reka bentuk pembelajaran, iaitu yang pertama, rakan pembelajaran. Yang kedua, persekitaran pembelajaran. Yang ketiga, pemanfaatan digital. Dan yang keempat, amalan pedagogi. Baiklah, bagi rakan pembelajaran, perubahan secara berstruktur bermanfaat dalam hubungan antara murid, guru, ibu bapa dan komuniti. Manakala bagi persekitaran pembelajaran, iklim dan budaya pembelajaran serta persekitaran pembelajaran interaktif di mana murid terlibat secara aktif dan bermakna. Bagi pemanfaatan digital, penggunaan teknologi digital dalam amalan di bilik darjah untuk memacu, membugar dan nilai tambah terhadap pembelajaran. Dan daripada amalan pedagogi, satu gabungan proses amalan pedagogi dan amalan inovatif yang baharu akan muncul. Seterusnya, mari kita telusuri kompetensi global 6C pembelajaran bermakna. 6C tersebut adalah yang pertama, karakter, yang kedua, citizenship, yang ketiga, collaborative, yang keempat, communication, yang kelima, creativity dan yang keenam adalah critical thinking. Baiklah, bagi C yang pertama iaitu karakter ataupun sahsiah, pelajar mahir dan membentuk peluang pembelajaran untuk menjana pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan. Bagi C yang kedua iaitu citizenship ataupun kewarganegaraan, pelajar selesa untuk membentuk perspektif sendiri dalam menganalisis sesuatu isu. Bagi C yang ketiga iaitu collaborative ataupun kolaboratif, pelajar bertanggungjawab aktif secara individu dan kolektif untuk memastikan kerjasama yang berkesan. Bagi C yang keempat iaitu communication ataupun komunikasi, pelajar dapat menerangkan dengan jelas bagaimana dan mengapa mereka membuat pemilihan mod dan alat komunikasi secara bijak. C yang kelima iaitu creativity ataupun creativity, pelajar berani mempersoalkan status quo dan meramal sesuatu yang baru ke arah yang lebih baik. Dan C yang keenam iaitu critical thinking ataupun pemikiran kritis, pelajar mempunyai kemahiran yang tinggi untuk menilai secara logik dan intuiti maklumat yang sahih, relevan dan berguna. Baiklah, kita dapat lihat kompetensi global 6C pembelajaran bermakna turut diterapkan dalam penghasilan bahan bantu mengajar dari kumpulan kami. Sebagai contoh, bagi C yang pertama iaitu karakter ataupun sahsiah, pelajar dapat membina sahsiah diri yang unggul apabila pelajar menepati masa dalam menjawab soalan-soalan berkaitan pantun yang telah disediakan dalam bahan bantu mengajar ini. Bagi C yang kedua iaitu citizenship ataupun kewarganegaraan, pelajar dapat memupuk semangat patriotik dalam diri masing-masing apabila membuat beberapa pantun berkaitan patriotisme yang telah disediakan dalam bahan bantu mengajar ini. C yang ketiga iaitu kolaboratif ataupun kolaboratif. Di sini, pelajar dikendaki untuk bekerjasama dan berkolaborasi antara satu sama lain mahupun dengan guru semasa menyelesaikan masalah yang dihadapi. C yang keempat iaitu communication ataupun komunikasi. Dalam aktiviti yang telah dijalankan, pelajar dikehendaki untuk berkomunikasi
secara berkesan antara satu sama lain dalam usaha untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih efektif dalam menyelesaikan masalah pantun yang telah diberikan dalam aktiviti yang telah disediakan. Seterusnya, bagi C yang kelima, iaitu kreativiti ataupun kreativiti. Di sini, pelajar dikehendaki untuk membina beberapa pantun menggunakan kreativiti dan idea yang segar daripada pelajar sendiri. Jadi, elemen kreativiti dapat diterapkan dalam diri pelajar. Dan yang terakhir, iaitu critical thinking ataupun pemikiran kreatif. Menerusi bahan bantu mengajar ini, pelajar dapat berfikiran secara kreatif dan kritis dalam menghasilkan pantun yang dikehendaki dalam aktiviti penggayaan yang telah disediakan dalam bahan bantu mengajar ini. Seterusnya, mari kita lihat kerangka kerja 3E. E yang pertama adalah engage ataupun keterlibatan dalam pembelajaran. Pelajar bermotivasi untuk memulakan proses pembelajaran melalui teknologi. Sebagai contoh, dalam aktiviti set induksi, guru boleh menggunakan video di YouTube untuk menarik minat pelajar dan seterusnya memberikan motivasi kepada pelajar untuk belajar dengan lebih mendalam berkaitan pantun. Seterusnya, enhance, iaitu peningkatan keberhasilan pembelajaran. Teknologi merupakan platform bagi pelajar untuk membuktikan kefahaman terhadap matlamat pembelajaran yang tidak dapat dilakukan secara tradisional. Sebagai contoh, menerusi teknologi, kita dapat melakukan beberapa aktiviti ataupun soalan-soalan pemahaman untuk menilai sejauh mana keberkesanan pembelajaran ataupun kefahaman pelajar dalam belajar mengenai pantun. Seterusnya, extending, iaitu keberhasilan pembelajaran lanjutan. Hubungan antara pembelajaran dengan pengalaman hidup seharian dapat dikukuhkan dengan medium teknologi. Sebagai contoh, melalui teknologi, pelajar dapat meneroka dengan lebih luas berkenaan isu-isu semasa ataupun segala benda yang ada di dunia. Seterusnya, dapat menjana pemikiran dan idea yang lebih kreatif dalam menghasilkan pantun mereka sendiri. Seterusnya, mari kita lihat kerangka 3R, iaitu rigor, relevance and relationship. Kerangka 3R mempunyai 4 bahagian utama, iaitu yang pertama, A. Pemerolehan, yang kedua, B. Aplikasi, yang ketiga, C. Asimilasi, dan yang keempat, D. Adaptasi. Bagi pengetahuan baharu daripada pelaksanaan KPPB ini, kami mendapat 3 pengetahuan baru, iaitu berinteraksi, penjanaan idea dan juga penguasaan kemahiran berbahasa. Bagi berinteraksi, murid memperoleh kekuatan pada kemahiran interaksi mereka semasa pengaplikasian bahan terhadap masalah-masalah yang dihadapi dan juga soalan-soalan yang diberikan. Seterusnya, penjanaan idea. Penjanaan idea daripada pengaplikasian produk ini mencipta satu pemikiran terhadap soalan atau situasi yang diterbitkan. Hal ini dapat memberi peluang kepada murid untuk memperkukuhkan lagi ingatan mereka terhadap ciri-ciri pantun. Seterusnya, penguasaan kemahiran berbahasa. Pemerolehan daripada objektif utama mampu menggalakkan murid untuk memberi pengukuhan terhadap kemahiran berbahasa, terutamanya kemahiran lisan. Dalam produk kami menekankan tentang ciri-ciri seni bahasa, iaitu murid dapat menggunakan seni bahasa melalui pertuturan mereka dan juga dapat mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian mereka. Seterusnya, kekuatan dan juga manfaat melalui pelaksanaan KPPB ini. Yang pertama iaitu merangsang perkembangan idea. Seterusnya, memberi pengalaman baharu kepada murid.
Penggunaan model dapat memberi peluasaan kosakata seterusnya menginterpretasikan dalam bentuk seni bahasa yang baru sebagai contoh, sajak, pantun dan lain-lain. Seterusnya, murid juga akan memahami dan juga mendalami cara struktur bahasa itu berfungsi melalui permainan bahasa yang kami terapkan di dalam KPPB ini. Melalui pelaksanaan KPPB ini, kami mendapati satu cabaran dan halangan serta cadangan penambahbaikan. Antara cabaran dan halangan ialah bahan akan menyukarkan pelajar yang mempunyai masalah internet untuk menggunakan sebaik mungkin. Hal ini kerana bahan yang kami sediakan terlampau bergantung harap kepada sumber capaian internet yang laju. Seterusnya, cadangan penambahbaikan melalui pelaksanaan KPPB. Meletakkan model KPPB sebagai sumber utama sesuatu topik pembelajaran mengenai aspek seni bahasa semasa pengajaran dan juga pembelajaran berlangsung. Hal ini dapat meyakinkan pengguna untuk terus menggunakan KPB ini dalam kehidupan seharian semasa pengajaran dan juga pembelajaran antara murid dan juga guru. Berikut merupakan kod QR bagi bahan bantu mengajar yang telah kami hasilkan. Sampai sini sahaja pembintangan kami pada hari ini. Saya akhiri dengan serangka pantun. Asalnya sembilu dari bulu, jika dianyam jadilah tampian. Kami menyusun jari 10, salah dan silap mohonlah dimaafkan. Sekian, terima kasih.